Hello guys, selamat kembali ke kelas mingguan untuk tingkatan 5. Okey, minggu lepas kita sudah belajar kiraan untuk hal laju. Okey, ingat hal laju dengan pecutan. Okey, kamu mesti tahu apa beza sesaran, sesaran, hal laju, pecutan dan jarak kelajuan. Okay, kita punya fokus ialah sesaran dan hal laju. Okay, untuk minggu ini kita akan belajar jangka masa detik. Okay, apa benda ni? Okay, alat ini kita guna untuk mengukur kelajuan. Okay, atau hal laju sama. Okay, kita ada dua jenis benda untuk mengukur hal laju. Nombor satu, high speed camera. Okay, kita guna high speed camera yang dekat highway tu, kamu kena saman tu, okay, high speed camera itu senang. Okay, itu cara senang. Kita belajar cara susah, iaitu kita guna jangka masa detik. Okay, apa benda ni? Okay, ini sejenis mesin, dia akan buat titik pada kertas macam ni. Tak, dia akan buat pada kertas. Okay, so kertas ini akan ditarik oleh troli atau kereta atau apa benda lah. So bila dia tarik, dia akan buat titik. Okay, dia akan buat titik dekat kertas. So, dengan baca titik dekat kertas tu, kita akan tahu berapa kelajuan atau hal laju objek yang sedang gerak. Okay, so kita tengok benda ni. Okay, jangka masa adalah alat yang digunakan untuk mengukur masa, jarak, kelajuan dan pecutan sesuatu objek di makmal. Okay, benda ini adalah kita punya high speed camera yang ciplak punya lah. Okay, so, okay, kamu akan nampak benda ni dalam soalan. 50 Hz. Maksud apa? Maksud satu saat dia akan buat 50 titik. Okay, macam ni. Okay, satu saat 50 titik. So, satu titik akan ambil masa 0.02 saat. Ini sangat penting. Maksudnya, satu detik, okay, atau titik lah, satu detik akan ambil masa 0.02 saat. Okay, ini sudah set, dia takkan ubah. Okay, boleh ya, 0.02. Okay, so untuk benda ni, okay, ini satu detik. Okay, sini berapa detik? 1, 2, 3, 4, 5. 5 detik. Bukan 6 Detik pertama kita tak kira. Okay, kita tak kira. Sebab kenapa? Okay, katakan kamu tuition dari 3 sampai 6. Berapa jam? Kamu kira 4, 5, 6. Okey, kamu tak kira 3. Kalau 3, 4, 5, 6, ini dah 4 jam dah. So, kita tak kira pertama. Sama case dekat sini. Kita tak kira detik pertama. Titik pertama, kita tak kira. Okey, so sini 1, 2, 3, 5, 6. Okey, so 6. 6 Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, sorry. 5. So, 5 detik. Okey, 1 detik. 0.02 saat. So, sini 0.1 saat lah. Okay, 0.1 saat. So, kalau kamu masih ingat formula hal laju, kita kena tahu sesaran atau jarak dengan masa. Okay, so sekarang kita sudah ada masa. Okay, detik ni masa. Kita sudah ada sesaran. So kita boleh kira lah dia punya hal laju. So, 60 cm per saat. Okay, cm kita pakai cm sini Kalau kamu nak pakai meter, okay, 0.06 meter. Sini dapat 0.6 meter. Sama, boleh. Cm ke meter ke tak kisah. Okay, benda yang sama. Okay, boleh Okay, so jenis gerakan. Okay, cuba tengok gerakan arah ni. Okay, arah ni, anak panah ni, maksudnya dia start mana? Maksudnya dia start sini. Okay, dia start sini. Okay, so dia start sini. Okay, so kita baca detik dia. Okay, nampak? Detik dia sangat rapat. Rapat maksudnya apa? Dia sangat lambat. Hal laju rendah sebab dia macam ni. Dia lambat. Nampak? Tangan saya ni ialah pita ni. Kertas dia. Okay, nampak? Kertas dia gerak sangat perlahan. So, detik dia sangat rapat. Okay, untuk ni, hal laju tinggi. Nampak? Dia cepat. So, titik dia jarak dia jauh. Jauh. Okay. Tapi kita tengok ni, start sini. Nampak pada starting dia, mula dia lambat. Akhir dia laju.
maksud apa? Dia sedang buat pecutan. Dia sedang tambah dia punya hal laju. Dia sedang tekan gas. Okey. Jadi laju. Okey. Untuk sini, okey, ini pada awal dia cepat. Kemudian dia lambat. Maksudnya nyah pecutan. Nyah maksudnya tak nak. Kurang. Nyah pecutan maksud dia sedang perlahankan kereta. Benda ni dia sedang brake. Dia sedang tekan brake. Dia sedang perlahan. Okay. So, kamu kena tengok anak panah sebab ada soalan dia pointing sini. Maksud start sini. Jangan keliru Kalau pointing salah, semua benda salah. Okay. So, kena tengok soalan. Kena tengok arrow ni. Dia pointing dekat mana. Okay. Boleh? Faham? Okay. So, kita sudah belajar hal laju. Sekarang kita kira pecutan. Okay, masih ingat formula pecutan? Sini sudah ada. Okay, formula pecutan. Hal laju akhir tolak awal. Okay, kita sudah belajar minggu lepas. Okay, sini akhir. Saya yang suruh kamu ulang tulis. Okay, akhir tolak awal. Okay, bagi masa. Okay, so untuk case ni nampak ada 4 keping. Okay, dia ada 4 pita. Okay, pita maksudnya tip lah. Dia ada 4 tip. So, ini awal. Ini akhir. Okay, so nampak graf ni kita pun sudah tahu dia sedang pecut. Dia sedang memecut. Dia sedang tambah kelajuan. Okay, so hal laju awal sangat senang. Okay, 6 sebab jarak dia 6. Sasaran dia 6. So, bagi masa berapa? Okay, detik nombor 1 kita tak kira Tak kira yang pertama So, berapa sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 10. So, 10 darab 0.02, kamu dapat 0.2. So, 6 bagi 0.2, kamu dapat 30. Maksudnya, yang awal 30. Okay, untuk akhir, berapa sini? 12 sama bagi 0.2. Sebab sini samalah ada 10 detik. Okay, so kamu akan dapat 60. Okay, so kita sudah dapat hal laju akhir, hal laju awal. Okay, untuk masa, jumlah masa berapa? Jumlah masa berapa? Kita kena tengok. Okay, banyak pelajar dia kira macam ni. Sebab dia kata, cikgu sini 1 0.2 kan? So 1 2 3 4. So 4 darab 0.2 dapat 0.8. Betul? Salah. Okay, salah. Ini salah. Banyak pelajar buat mistake macam ni. Jangan buat salah macam ni. Sebab kenapa? Tadi saya kata detik nombor 1 bila untuk hal laju, detik 1 kita tak kira. Sini kita tak kira. Untuk pecutan, pita tik nombor 1 kita tak kira. Untuk masa, untuk tik nombor 1 kita tak kira. Jangan kira. So sini ada 1 2 3. So jawapan betul ialah 3 darab 0.2, kamu akan dapat 0.6. Jangan buat mistake macam ni. Banyak orang hilang markah sebab ni. Okay, so tolong bagi perhatian jangan salah. Okay, so kita sudah dapat akhir. Akhir ialah 60, awal ialah 30. 60 tolak 30 bagi 0.6. Kalau kamu bagi 0.8, salah. So jangan careless mistake macam ni. Okay, so kamu akan dapat 50 cm per second. Ni negatif 2 bukan 1 sebab ini pecutan, bukan hal laju. Unit tolong ingat. Okay, boleh? Okay, so kita tengok graf ni, kita pun sudah tahu. Ini hal laju tetap sebab dia tak tambah. Ini dia sedang memecut. Ini dia sedang nyah pecut sebab turun. Ni dia pecut, lepas tu nyah pecut. Okay, senang. Okay, boleh? Nanti kita buat latihan. Okay, hari ini saya nak bincangkan satu lagi benda, iaitu inertia. Okay, inertia. Okay, apa maksud inertia? Okay, cuba bayangkan, sini ada satu botol. Okay, botol ni dia tak gerak. Okay, dia berdiri di atas tangan saya. Okay, kalau saya nak tolak dia, ada rintangan, ada resistance. Okay, dia tak nak gerak, dia berat. Dia tak nak gerak. Okay, ini case nombor 1. Okay, case nombor 2. Ada kawan, dia baling botol dekat saya. Okay, dia baling dekat saya. So, dia baling dekat saya. Bila saya nak stop botol ni, dia macam ada rintangan untuk saya stop.
Nampak? Okay, dia buang. Dia macam ni. Dia ada rintangan. So, rintangan ni, resistor ni, okay, rintangan ini kita sebut inertia. Okay, inertia. Okay, so apa maksud inertia? Kecenderungan objek. Kecenderungan maksudnya dia nak. Okay, dia nak. Objek itu nak kekalkan keduduk asalnya sama ada keadaan pegun. Pegun maksudnya tak gerak. Okay, masih ingat hal laju kosong. Okay, tak gerak. Okay, atau bergerak. Okay, so macam tadi, dia tak gerak, dia nak kekal tak gerak. So, bila saya tolak dia, dia tak nak gerak, dia ada rintangan. So, case 2, ini sedang gerak, so saya nak stop dia, dia nak gerak, so dia ada rintangan. So, rintangan ini kita sebut inertia. Okay, inertia. Okay, so kita ada dua jenis, inertia pegun dengan inertia gerakan. Okay, konsep sama. Okay, untuk kereta ni, okay, sekarang kereta gerak 80 km sejam. Okay, dekat highway. So, kereta ni 80, kamu juga 80. Sebab sama kelajuan dengan kereta, sebab kamu dalam kereta. So, bila kamu brake, okay, kereta sekarang jadi kosong. So, emergency brake. So, brake, kamu akan ke depan. Sebab kenapa? Sebab kereta tu dah brake, kamu lagi ada inertia. Kamu tak nak brake, kamu ada rintangan. Kamu nak gerak, nak terus gerak. So, kamu akan ke depan. Okay, ini maksud inertia. Okay, sama case dengan bas. Okay, jika bas dia gerak. Okay, bas dia gerak. So, kamu diri sini. So, bas dia gerak. Kamu akan ke belakang. Okay, macam LRT pun sama. Bila LRT ke depan, kamu akan ke belakang. Sebab kenapa? Sebab bila LRT tu henti, okay, kamu juga henti. Tapi bila LRT gerak, kamu tak nak gerak. So, kamu ada inertia. So, kamu nak kekalkan dekat belakang. So, inilah maksud inertia. Rintangan. Okay. Objek nak kekalkan gerak atau tak gerak. Itu maksud inertia. Okay. So, apa yang pengaruhi inertia? Ialah jisim. Okay, bukan jirim, jisim. Okay, so jisimnya. Semakin besar jisim, semakin besar inertia. Semakin berat saya, semakin tinggi saya punya inertia. Okay, cuba bayangkan satu kereta 1000 kg. Okay, macam Prodon Myvi. Senang untuk kita nak brake sebab inertia kecil. Berbanding dengan lori yang 50,000 kg. 50 tan. Ni susah nak henti. Sebab inertia 50 kali ganda. Sebab jisim 50 kali ganda. So, inertia 50 kali ganda. Maksudnya, kalau saya nak brakekan lori ni, 50 kali lebih susah berbanding dengan Myvi. Sebab itulah inertia mereka tinggi. Okay, untuk case ni, saya bagi contoh. Okay, untuk boat, speedboat, okay, dia senang untuk kita nak stop. Tapi untuk kapal cruise ni, cruise ship macam ni, 1 jam sebelum dia sampai port, okay, sebelum dia sampai pelabuhan, dia kena matikan enjin. Sebab dia kena guna 1 jam untuk brake. Nampak tak berapa tinggi inertia dia? Okay, speedboat ni mungkin 1000 kg. Okay, tapi untuk kapal cruise ni mungkin dia 200 tan. Maksudnya 200,000 kg. Nampak? Maksudnya berbanding ni 1000 kali ganda. Sebab itulah kita kena matikan enjin 1 jam sebelum sampai pelabuhan. So, dia akan matikan enjin, dia akan slow, lepas tu sampai pelabuhan. Okay. Kalau 10 minit, baru dia mati enjin, habis dah, dia akan langgar pergi darat. Okay, sebab dia sangat-sangat berat. Okay. So, sama dengan kapal terbang. Okay, dia ada landasan. Okay, dia ada runway. So, runway dia kena panjang sebab kapal terbang ni sama, dia sangat berat. So, inertia dia sangat tinggi. Okay. Untuk sos ni. Okay, sos ni juga guna konsep inertia. Okay, bila kita nak tuangkan sos cili, okay, kita lajukan kita punya tangan. Okay, kita ada kelajuan. So, sos ni juga ada kelajuan. Okay, bila kita henti, sos tu nak terus gerak sebab dia ada inertia. So, dia akan keluar. Okay, ini juga kita cara untuk keringkan
kita punya payung. Okay, bila kita keringkan payung, kita buat macam ni. Sebab bila kita gerak sini, air akan ikut. Tapi bila kita tukar arah, air tu dia tak nak tukar. Dia nak kekalkan arah tu. So, air akan lari dari payung. So, air akan lari. Okay, sama. Okay, benda ni, 3 benda ni, kita guna inertia dalam ciri keselamatan kereta. Benda ni tolong ingat, sangat penting. Okay, tapi 3 contoh saja. Okay, tak susah. Nombor 1, macam mana kita nak kurangkan inertia. Sebab kenapa aksiden boleh bunuh kamu? Sebab inertia terlalu tinggi. So, untuk ciri keselamatan, kita nak rendahkan inertia. Okay, macam mana kita rendahkan? Ada 3 cara. Nombor 1, kita pakai seat belt. Tali pinggang. Benda ni kalau tak pakai RM300 saman. Jangan kena. Saya pernah kena sekali. Saya keluar rumah beli barang saja. Saya ingat ayah tak perlulah. Tak perlu pakailah. RM300. Sebab kenapa? Benda ni kalau tak pakai kamu boleh mati. Okay, sebab bila macam kes tadi, bila kereta break kamu akan dilontarkan ke depan. So seat belt ni dia akan stop. Dia akan hentikan kamu daripada dibuang ke depan. Okay, sangat-sangat penting. Okay, so dia akan menahan pemandu dan penumpang dari tercampak keluar. Okay, kalau kamu tak pakai seat belt, untuk kes serius kamu mungkin dicampak keluar kereta. Tu 100% kamu mati. Okey, untuk nombor kedua, alas kepala. Benda ni kita pakai headrest. Okey, kalau benda ni tak ada, kereta kamu kena langgar dekat belakang. Okey, kamu akan buat benda ni. Okey, pak. Okey, ini kita sebut whiplash. Okey, leher boleh patah, sini boleh patah, kamu akan mati terus. Okay, kalau sini patah, salur darah kalau patah, tulang belakang patah, kamu akan mati terus. Sebab itulah untuk headrest ni sangat-sangat penting. Cuba kamu pergi tengok F1. Okay, F1 dia pakai helmet besar. Lepas tu helmet tu ada satu headrest besar macam ni. Sebab kenapa? Sebab kereta biasa paling cepat berapa kamu bawa? 100 lebih. Tapi untuk F1 300 lebih. Okey, kalau dia langgar mesti mati. Sebab itulah alas kepala mereka sangat-sangat tebal. Okey. Seterusnya ini semua orang tahulah, beg udara, airbag. Okey, setiap kereta baru sekurang-kurangnya ada 2. Okey, kalau kamu beli kereta yang high spec sikit mungkin ada 4. Kalau kamu sangat kaya beli BMW ke Mercedes ke Volkswagen, dia ada 6, 8, 12. Okay, kalau kamu beli Ferrari lah. Okay, so beg udara ni fungsi dia sama dengan tali pinggang. Dia nak turunkan kamu punya inertia. Okay, supaya tali pinggang untuk tarik kamu, beg udara untuk tolak kamu. So dua-dua benda ni dia macam combo untuk selamatkan kamu. Okay, so kalau kamu tak pakai seat belt tapi beg udara, airbag ni dia keluar, kamu mungkin akan mati. Okay, so dua-dua kamu pun kena pakai. Okay, boleh Okay, itu saja untuk hari ini. Kita tengok latihan. Okay, so kita sudah belajar. Ini case yang saya kata tadi. Nampak anak panah? Tadi arrow pointing sana. Sekarang sini. Maksudnya starting sini. Okay, start sini. Ini maksud apa? Ini hal laju tetap. Nampak? Tetap. Sama ni hal laju tetap. Tapi ini hal laju tinggi. Ini hal laju rendah. Ini cepat. Laju. Ini lambat. Okey. Untuk sini nampak semakin cepat. Dia sedang buat pecutan. Atau hal laju bertambah. Okey. Untuk ni, yang perlahan kita sebut nyah pecutan. Okay, senang. Okay, untuk case ni, ini sepatutnya dalam latihan kita kena ukur. Tapi untuk case ni, saya tak boleh buat apalah. So, ini 4.56. So, ini section 1, 2, 3, 4. Okay, so berapa titik dalam satu section? Macam saya kata, jangan kira titik pertama. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 sini. So, ini jangan kira 1, 2, 3, 4, 5. So, dia akan kekal 5. Dia takkan 5, lepas tu 8, lepas tu 10. No. Okay, dia akan 5 atau 10. 2 saja. Okay. So, cari hal laju di bahagian 4. Okay. So, bahagian 4. So, kita tahu apa formula hal laju? Sesaran
bagi masa. So, apa sasaran dia? Sasaran dia 6. Masa berapa titik ada? 5. 1 titik berapa saat? 0.02. Ini sudah tetap. Sudah tetap. So, 6 bagi 0.1, kamu akan dapat 60 cm per saat. Okay, boleh saya tukar pergi meter, cikgu? Boleh, tak ada masalah. Suka hati kamu. Cm, meter, tak kisah. Okey, lukis graf ni, lukis sendiri. Okey, berdasarkan graf, kena pasti pergerakan. Dia sedang buat pecutan. Okey, kamu tengok ni, kamu pun sudah tahu. Dia sedang, nampak dia start sini. So, semakin laju. Okey, nampak semakin laju. Okey. Kita tengok untuk kes ni, kira hal laju purata. Okey, apa maksud hal laju purata? Okey, hal laju purata maksudnya saya ambil jumlah sasaran, maksud sasaran semua bagi jumlah masa. Maksudnya semua masa. Okey, apa jumlah sasaran? Ini 3, 4, 5, 6, 7. So, 3 campur 4 campur 5 campur 6 campur 7. Saya dapat 25. Jumlah masa? Sini berapa titik? Nombor 1 saya tak kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 darab 0.02. Okay, satu tape 0.2. So, sini berapa tape ada? 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 darab 0.2. So, 25 bagi 1, 25 lah. Okay. 1. Okay, boleh? Boleh? So, biasa dia takkan tanya hal laju purata. Okay. Soalan ni memang rare sangat. Okay. Dia takkan tanya benda macam ni sebab ni dalam fizik. Okay. Tapi mungkin juga ya. Bukan kata tak mungkin ya. Tapi sangat jarang. Okay. Hal laju awal dan hal laju akhir. Okay. Awal dekat mana? Ini awal. Ini last akhir. Okay, so awal, hal laju, macam mana kita nak kira. So, berapa sasaran dia? 3. Okay, kita kira awal dulu. Okay, hal laju 3. Bagi masa, masa dah tetap 0.2. Okay, sebab 10 titik. Okay, so kita akan dapat 15 cm per saat. Untuk akhir, berapa sasaran dia? 7. Okey, so 7 bagi 0.2. Nampak masa sama. Semua masa sama. Okey, kita akan dapat 35 cm per saat. Okey, sekarang pecutan. Kita sudah ada akhir, kita sudah ada awal. Kita nak tahu jumlah masa. Ini dah. Tadi saya kata, untuk kira pecutan, kita tak kira yang pertama. Okey, tip pertama kita tak kira. Tak kira. So, berapa tip sini ada? 1, 2, 3, 4. Okay. So, akhir tolak awal. Okay, berapa tip ada? Okay, berapa tip tadi? 4. 1 tip berapa? 1 tip 0.2. Kalau kamu tulis 5, salah. Jangan tulis 5. Tip nombor 1 tak kira. Macam untuk hal laju, titik nombor 1 tak kira. Okey, jangan salah benda ni So, 20 bagi 0.8. Kamu akan dapat 25. Ya. Okey. Okey, 25. Okey, 2 Sebab ini pecutan. Ini bukan hal laju. Unit jangan salah. Okey, seterusnya. Benda sama. Okey. Definisi hal laju. Okey, kadar perubahan. Okey, sesaran atau jarak? Sesaran. Okey, sebab jarak bukan hal laju. Kita sebut kelajuan. Okey, jangan salah ya. Okey, kalau kamu tak nak tulis kadar perubahan sesaran, kamu boleh kata sesaran per unit masa. Okey, sama maksud. Okey, untuk pecutan, kadar perubahan hal laju. Okey, tentukan hal laju awal, akhir sfera. Okey, ini awal, ini akhir. Berapa titik? Okey, sini dia tak lukis. Okey, tak apa. 1, 2, 3, 4, 5. So, 0.1. Okey, semua 0.1 sebab
0.02 darab 5, kamu akan dapat 0.1. Okey, so hal laju awal, berapa sasaran dia? 10. Okey, bagi masa 0.1, kamu dapat 100 cm per saat. Untuk akhir, berapa sasaran dia? 50. Bagi 0.1, kamu akan dapat 500 cm per saat. Okey, harap jangan keliru kalau tak faham, tengok balik video ni untuk beberapa kali. Okey, atau hadir kelas live. Okey, benda sama. Okey. Untuk pecutan. Tip nombor 1 tak kira. Okey. Tak tahu berapa kali saya kena ulang. Okey, so berapa tip sini? 1, 2, 3, 4. So, 1 tip 0.1. Okey, tak apa, kita kira bawah. Okey, so akhir, tolak awal, bagi masa. So, berapa tip tadi? 4. So, 4 tip. 1 tip 0.1. So, 400 bahagi 0.4, kamu akan dapat 1000. Okey, 2, bukan 1. Okey. So, nombor 3, 2 sfera saiz sama. Ini inertia. Okey, ini besi, iron, ini kayu. Okey. Sfera manakah akan berhenti berayun dulu? Kayu. Okey. Jelaskan jawapan anda. Sebab jisim rendah. So, inertia rendah. Okey, B. Dari hasilnya, apa kesimpulan? Okey, apa kesimpulan boleh buat tentang jisim dan inertia? Semakin rendah jisim, semakin rendah inertia. Okey. Beri definisi operasi. Ni pelajar yang paling takut tengok perkataan ni. Okey, apa maksud definisi? Okey, jika kita ikut buku, definisi inertia ialah tadi apa? Kecenderungan. Okey, dia nak henti atau gerak. So, inertia ialah tapi dia tak nak definisi biasa. Macam moral punya definisi. Dia tak nak definisi biasa. Dia nak operasi. Kalau kamu tengok operasi, maksudnya dia nak berdasarkan pemerhatian. Okey. So, apa inertia? Inertia ialah masa diambil sfera untuk berhenti berayun. Kita nak tengok berapa lama dia nak henti. Ini kita punya pemerhatian. So, kita guna pemerhatian ni untuk buat definisi operasi. Okay, so janji kamu tengok definisi operasi, maksudnya kamu nak berdasarkan pemerhatian. Okay, kalau kamu rasa cikgu ni susah, saya tak nak buat, tak apa, 1 markah saja. Okay, jika kamu perfectionist sangat, kamu nak dapatkan 1 markah tu, okay, buatlah. Okay, kalau tak nak, buat kosong pun tak apa. Okay, jangan buang kosong lah 1 markah. At least you try. Okay, so D. Jika kereta bergerak pantas, tiba-tiba berhenti, apa berlaku pada penumpang? Okay, dicampak ke depan. Okay, terangkan mengapa. Sebab, penumpang mempunyai jisim. Okay, mempunyai inertia. Okay, senang. Okay, benda ni soal apa benda ni? Oh, okay, ni ada pasir, ni tak ada pasir. Okay, benda sama, soalan sama. Okay, konsep dia sama. Okay, kita tengok ni. Tangki di dalam lori perlu dibagikan kepada tangki kecil atau tidak dibagikan. Berdasarkan prinsip inertia, terangkan jawapan anda. Maksudnya dia tanya, patutkah dia asingkan? Okay, perlu diasingkan. Sebab kenapa? Sebab bila dia asingkan, okay, jisim cecair diturunkan. Okay, so ini boleh mengurangkan inertia. Okay, lebih mudah untuk lori berhenti. Okay, so bayangkan ni kalau dia gerak macam ni, nampak? Bila dia jalan, dia brake. Nampak? Dia boleh tolak lori tu ke depan. So, jika saya asingkan 4 ke 5 ke,
jisim ni dia sudah kurang. Okay, dia takkan lari. So, dia akan jadi lebih stabil. Okay, so kenapa landasan sangat panjang diperlukan untuk mendarat pesawat? Kita punya kapal terbang. So, sebab pesawat, okay, jisim tinggi, inertia tinggi, okay, masa yang panjang untuk henti. Okay, senang. Okay, itu saja untuk minggu ini. Okay, video ni panjang sikit lah ya sebab kita nak belajar kiraan. Okay, untuk minggu depan, okay, bahagian kiraan yang susah kita sudah habiskan. Okay, minggu depan kita akan belajar kiraan yang baru iaitu momentum. Ini senang saja, satu formula saja. Okay, so jika kamu boleh kuasai, boleh masterkan ini, pecutan dan halaju, senang saja bab ini. Okey, sekian daripada saya. Harap bermanfaat. Harap semua dapat belajar benda baru. Okay, jika ada sebarang tanyaan, jangan segan. Don't be shy. Okay, ask any question you want. Okay, I'll be happy to answer you. Alright, kita jumpa lagi minggu depan. Stay safe and stay home. Bye-bye.